بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana malam ini diizinkan Allah kita berada di dalam masjid ini, sama-sama kita solat maghrib berjamaah, insya-Allah pun berjamaah, dan insya-Allah subuh besok pun juga kita berjamaah, dan seterusnya kita jadikan budaya sembahyang berjemaah ini sebagai cara hidup kita, supaya kita 5 waktu sehari malam berada dalam jamaah, berada dalam berjemaah. Kerana ini perintah daripada Nabi. Alaikum bil jamaah. Wajib ke atas kamu itu berjemaah, kata Nabi, ya. Jadi kita hendaklah berjemaah bagi orang lelaki. Mudah-mudahan kita berjemaah nanti Allah akan sediakan fadilat-fadilat yang terbaik bagi mereka-mereka yang mengerjakan solat secara berjemaah. Lagi susah nak datang, lagi besar pahalanya. Lagi teruk nak datang, lagi besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Di samping pahala-pahala biasa, orang yang sembahyang berjemaah, Allah bagi ganjaran 27 kali ganda daripada orang yang sembahyang sendirian. Di samping itu Allah sediakan 5 fadilat pula bagi orang-orang yang berjemaah, yang sentiasa mengadakan jemaah. Pertama, dilapangkan hidupnya. Kedua, dilepaskan daripada siksa kubur. Ketiga, diberi kitab amalnya dengan tangan kanannya. Keempat, dia meniti siratan mustaqim, cepat seperti kilat. Dan yang kelima, dia dapat masuk ke dalam syurga bighairi hisab, tak ada hisab. Ini janji Rasulullah terhadap mereka-mereka yang mengerjakan salat 5 waktu berjamaah. Begitulah lawannya, sebaliknya. Kalau kita gagal sembahyang berjamaah, yang pertama Allah sempitkan hidupnya. Ada je masalah hidupnya. Penyakit lah, anak-anak bermasalah lah, hutang tak terbayar lah, macam-macam masalah hidupnya. Allah sempitkan kehidupannya. Ini boleh cuba ni, boleh pandu, boleh track, boleh cuba pandu track. Nak hilang masalah, selesaikan, bereskan dulu sembahyang berjemaah ni, insya-Allah Allah akan tolong selesaikan. Yang kedua, dikuatkan siksa kuburnya. Siksa kubur ada 4, dah banyak kali saya sebut dah. Yang pertama, pukulan dan soalan dan pukulan mungkar nakir. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga, tengok jari saya ni, sehingga berselisih tulang rusuk kita. Ketiga, apa ni? Yang Robin ni apa? Ular dengan kala datang mematuk-matuk, menggigit-gigit sampai hari kiamat. Yang keempat, dimasukkan api neraka ke dalam kubur. Yang mana lalu nahor, rancang kabur. Antara 4 siksa kubur ni. Jadi orang yang sentiasa berjemaah, dia akan berhadapan dengan siksa kubur ni. Yang melalai, mencuaikan
berjemaah. Dengar azan ni ni tak kerti je. Esok jaga siap insya-Allah. Yang ketiga, dia dapat suratan amalnya melalui tangan kirinya ataupun dari belakang. Yang keempat, dia akan mengalami kesusahan, kepayahan ketika meniti siratal mustaqim. Dan kelima, dia akan dimasukkan ke dalam neraka sebelum dimasukkan ke dalam syurga. Itu 5 kebinasaan bagi orang-orang yang mengabaikan sembahyang 5 waktu berjamaah. Siapa berjamaah 5 waktu tanpa terlepas daripada takbiratul ula, seperti takbir pertama imam tu, tak ada masbuk, setiap 5 waktu tu muafiq aja, dia dapat 2 kelepasan. Yang pertama, lepas daripada sifat munafik. Ndak ke tak nak? Diam. Ndak ke ya? Ndak ke tak nak lepas daripada sifat munafik? Yang kedua, lepas daripada neraka. Ini bagi mereka-mereka yang istiqamah. Solat 5 waktu berjamaah. Tak kira lah bukan mesti di masjid ini saja, di mana-mana pun. Paling koman, paling kudi di rumah bersama dengan isteri dan anak-anak. Tapi biar berjemaah, jangan seorang-seorang saja. Baik, dah itu. Itu mukadimahnya baru. Belum kita baca kitab yang sebenarnya. Muka surat berapa tuan-tuan? Dan saya minta maaf bulan sudah tak datang. Ada pula tak dapat nak dialogkan. Bulan ini sambung balik. Muka surat berapa? 125. Baik, saya buka 126, elok pun. 26 ya. Ambil atas lah senang. Ambil atas. Tajuknya kita nak baca ni apa? Nanti cari tajuknya. Hikmah Al-Quran mengambil berat mengenai beriman kepada hari akhirat. Kenapa? Quran itu cerita tentang akhirat ni dalam banyak benda tempat. Pasal apa? Hadis pun banyak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kawan dah gini ya. Ada. Dia bermula dari itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut dan sebagainya. Siapa beriman dengan hari akhirat dan juga dengan beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan baik, yang baik-baik aja atau lebih baik diam. Dan banyak lagi hadis-hadis yang bermula dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hadis pun, Nabi pun memberatkan tentang beriman dengan hari akhirat. Al-Quran pun begitu juga. Banyak menceritakan tentang Al-Quranul Karim. Tiap-tiap juzuk ada cerita helaian, ada cerita tentang Al-Quran, tentang hari-hari akhirat. Sebab nama hari akhirat ni banyak. Kita akan baca nanti insyaAllah nama-nama itu. Dia sudah baca ke belum? Nama-namanya. Sudah kita baca dulu. Muka surat 121. Ada dipanggil Yaumul Qiyamah, ada dipanggil Yaumuddin, ada dipanggil Yaumul Fath, ada dipanggil Yaumut Talaq, ada dipanggil Yaumul Jam'i, ada dipanggil Yaumut Taghabun dan sebagainya. Banyak nama-namanya. Jadi itu semua cerita tentang akhirat. Apa hikmahnya? Ini kita nak baca. Yang pertama dah kita baca dulu, iaitu apa? Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Itu dah kita baca dulu. Bulan sebelum ini ya. Bukan bulan sebelum sudah. Orang yang percayakan Allah dan hari akhirat, dia tidak akan berkawan baik dengan orang yang menentang hukum Allah. Dia tak akan berkawan baik dengan orang-orang yang ragu-ragu terhadap hukum hakam Allah Ta'ala. Ada 2 dalil itu. Yang ini kita baca dalil yang ketiga. Firman Allah Ta'ala, zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Itu dulu tu, bulan sudah kita baca tu. Malam ni mula daripada nombor. Demikianlah diberi pengajaran. Dengan itu akan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu dah kita baca. Malam ni baru mula nak baca ya. Firman Allah lagi, wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wahum ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat tentu beriman kepada Al-Quran.
Tak ada pula dia beriman dengan Al-Quran tak percaya ke hari akhirat. Tak ada yang begitu. Kalau dia beriman dengan Allah, tentu dia beriman dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu datang daripada Allah Ta'ala. Al-Quran itu kalamullah. Takkan dia tak percaya dengan kalamullah. Tentu beriman kepada Al-Quran dan mereka selalu memelihara solat mereka. Orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, dia tentu menjaga solat mereka. Solat itu sembahyang mereka. Dijaga sungguh-sungguh. Waktunya, jamaahnya, rukunnya, pembatalannya, gerak-gerinya dijaga sungguh-sungguh. Dia memelihara betul, yuhafizun, memelihara betul semayangnya. Ya. Tak ada cincai-cincai aja, tak ada malas-malas aja. Kalau malas-malas aja semayang itu tanda orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kata Allah, nabur pada kita tanda-tanda orang munafik itu. Apabila dia mendirikan semayang, maka dia berdiri dengan rasa malas. Malas aja rasa. Takbir pun malas aja rupanya. Ya. Ndak tanda aja rupa takbir ni. Bacaannya pun lesho aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu je, lesho aja macam ni. Itu tanda orang munafik tu. Malas aja. Tapi orang yang beriman dengan Allah Taala, dia akan menjaga solatnya, yuhafizun, memelihara betul solatnya. Dan banyak ayat-ayat yang lain selain daripada ayat yang kita baca ni dan yang kita baca sebelum ini, banyak lagi ayat-ayat lain yang menekankan orang-orang yang beriman atau memberi tanda-tanda orang-orang yang beriman dengan hari akhirat. Oleh kerana manusia diciptakan dengan tabiat semula jadinya, ingin kepada kemaslahatan untuk dirinya dan mengelakkan kemudaratan daripadanya, maka beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat adalah penguat semangatnya. Manusia ni dia memang nak mencari hikmah, nak mencari masalah. Apa masalahnya? Allah datangkan hukum semayang. Apa masalahnya? Allah datangkan hukum puasa. Apa masalahnya? Allah datangkan hukum haji dan sebagainya. Dia nak hikmah. Mengapa Allah datangkan hukum ini, hukum ini, hukum ini? Jadi orang yang mencari masalah tu akan menjadikan beriman dengan hari akhirat tu sebagai pendorong, sebagai penguat, sebagai pencetus, untuk menguatkan semangat dan dorongan jiwanya, iaitu semangat ingin kepada kebaikan dan benci kepada kejahatan. Itu fitrah manusia. Semua manusia hendak akan kebaikan. Orang jahat tu pun dia hendak akan kebaikan. Sebab itu kadang-kadang dia tak semayang, tapi dia ngantor anak dia sekolah tadika Islam juga. Kadang-kadang maknya tak bertudung. Tudung beda, tapi anaknya bertudung, ngantor juga di tadika Islam. Kenapa? Kerana fitrah manusia hendak akan kebaikan. Tak ada orang hendak akan kejahatan. Si pencuri itu pun, dia bukan hendak akan kejahatan. Dia pun marah kalau anaknya mencuri. Orang isap dadah tu, dia hendakkan anaknya isap dadah juga. Adakah dia bagi anak, mana, mari isap dadah. Ada tak? Mana ada, dia tak nak, dia hendak kebaikan. Kalau ada orang begitu, itu tak betul lah orang tu, ya. Ada dan tak kenanya. Jadi fitrah manusia, dia hendakkan kebenaran, hendakkan kebaikan. Cuma dia tak faham yang dikatakan kebenaran itu apa, yang dikatakan kebaikan itu apa, yang dikatakan hak itu apa, yang dikatakan batil itu apa. Dia tak faham aja, itu sebabnya. Kalau tidak, dia hendak yang benar. Orang kafir tu pun dia menyembah, dia hendak Tuhan yang sebenar juga, tapi dia tak faham mana dia Tuhan yang sebenarnya. Itu yang menyembah patung, menyembah matahari, menyembah lembu, menyembah pokok besar dan sebagainya. Dia ingat itu Tuhan. Dia tak belajar. Dia tak faham apa dia sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, dia tak belajar. Pasal itu dia menyembah selain daripada Allah. Sedangkan mereka itu semua yakin, semua percaya bahawa Allah lah yang menjadikan alam ni. Tanya ada nama, aku tak percaya. Lepas ini orang pergilah ke mana? Ke Tapah, tanya. Acong lah, ini langit siapa bikin, ini gunung siapa bikin, ini hujan siapa kasih turun. Apa jawabnya? Terima? Apa jawabnya? Tuhan Allah lah, bengong lu kata. Orang nanya tu bengong. Tapi bila dia menyembah lain daripada Allah juga. Dia menyembah patung juga, dia menyembah gunung juga dan sebagainya. Kerana dia tak faham. Dia tak tahu tentang Allah Ta'ala, tak dapat hidayah dari Allah lagi. Jadi kebaikan ni dia semua orang suka. Orang jahat pun tak akan kebaikan, orang baik lagi dia tak akan kebaikan. Jadi beriman dengan hari akhirat ini mendorong kita supaya
melakukan kebaikan dan mengelakkan daripada kejahatan. Kerana dia beriman, dia tahu dia buat baik akan dibalas dengan kebaikan. Dia buat jahat juga akan dibalas dengan kejahatan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kau nak dengar ayat ni? Barang siapa membuat kebajikan walaupun sebesar zarah, akan diperlihatkannya kebaikannya itu. Dan barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah, juga akan diperlihatkannya kejahatan itu. Semua akan ditengok balik. Jadi dia hendakkan kebaikan, kerana dia tak hendakkan kejahatan. Allah pun tak suruh kita buat jahat. Allah suruh kita buat baik. Perintahkan kita buat yang baik-baik. Suruh puasa, suruh semayang, suruh zakat, suruh naik haji dan sebagainya. Suruh bersatu padu. Tak ada suruhnya kita berpecah belah, tak ada. Baik, oleh yang demikian Al-Quran menitik beratkan dan selalu mengingatkan hari akhirat. Itu sebab banyak surah-surah tentang akhirat. Di antaranya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, tentang kejadian yang akan berlaku. Penggegaran. Apa itu penggegaran? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apa yang dikatakan penggegaran? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia-manusia akan berterbangan seperti kelkatu. Macam kelkatu terbang ni. Cerita tentang akhirat. Begitu juga surah Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi ini digoncangkan dengan sekuat-kuat goncangan, lalu mengeluarkan isi-isinya yang berat-berat. Wa qalal insanu ma laha. Berkata manusia, apa ini? Ma laha tu punya apa ini? Orang Arabnya sebut ma laha tu, kita tak ada sebut ma laha, kita sebut apa? Apa ni komen? Orang Jawa jangan sebutnya apa iki katanya. Tu orang Jawa lah. Ada orang Jawa ni tak? Ada yang akan menjawab kan? Orang India apa katanya? Orang India apa? Ya nade. Itu orang India. Orang Cina apa? Tanya Tuan Haji Nazri, dia bawa balik negeri Cina. Apa cakapnya? Cuma agak ni lah. Saya bukan ngerti kat Cina pun. Itu malah. Orang Arab malah lah. Orang Gawai apa tanya? Orang Gawai. Sini kami orang Gawai. Apa kata? Malah tu apa? Apa kau kata? Apa kau kata? Itu malah. Itu dah. Banyak lagi ayat-ayat lain yang menceritakan tentang hari akhirat. Iza syamsu kuwirat, cerita akhirat juga. Surah Al-Insan banyak cerita tentang akhirat, tentang syurga, tentang neraka. Surah Hamim Ad-Dukhan cerita syurga, tentang neraka juga. Makanan mereka ialah daripada buah zakum. Ada tak? La'akiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Itu cerita neraka. Itu cerita akhirat lah tu. Banyak. Bukan itu aja. Kalau kita kaji Quran boleh katakan hampir tiap juzuk adalah cerita tentang akhirat. Serta menggambarkan tentang hari akhirat dengan gaya bahasa yang berlainan agar semangat kejiwaan manusia termeteri di dalam hati dan kuat pula kesannya. Kalau kita betul-betul beriman dengan akhirat, betul-betul beriman dengan akhirat, dibalas dengan baik, dibalas jahat dengan jahat, berani ke nak ambil nombor ekor. Kalau betul-betul beriman dengan akhirat, betul-betul beriman dengan malaikat yang sentiasa bersama dengan kita. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kata Allah sentiasa ada di sisi kamu dua orang malaikat, seorang namanya kiraman, seorang namanya katibin. Kedua mereka tahu apa saja yang kamu buat. Dia tahu apa yang kita buat. Berani kena ambil nombor ekor, berani kena mencuri, berani kena berzina, berani kena berjoget, berani kena karaoke, berani kena nyemur kain ke tangan dada. Sudah dia percaya betul dengan akhirat. Yang berlaku juga tu, mengapa ada juga orang berani ngambil nombor ekor? Mengapa ada juga orang berani meninggalkan sembahyang?
Mengapa ada juga orang berani mengumpat? Mengapa ada juga orang berani pakai bebek? Pasal apa? Pasal dia tak yakin dengan hari akhirat. Cuma dia takut nak ngaburkan, dia tak yakin. Padahal dia tak yakin. Kalau dia yakin, benar-benar tak berani dia. Dia akan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu ikut keyakinan lah. Kita tanya diri kita sendiri, yakin ke tak? Kalau yakin, tak berani nak melakukan kejahatan. Tak berani nak meninggalkan yang wajib. Kalau betul-betul yakin. Jadi itu kesannya. Serta menggambarkan tentang hari akhirat dengan gaya bahasa yang berlainan agar semangat kejiwaan manusia termeteri dalam hati. Biar dia betul-betul termasuk dalam hati itu, terlekat, termeteri itu terlekat di dalam hati dan kuat pula kesannya. Dia kesannya kuat. Kalau benda yang boleh menyebabkan masuk neraka, dia tak akan menyertainya. Apa saja. Dia tak akan ke sana kemari pakai seluar pendek. Dia tak akan ke sana kemari mendedahkan auratnya. Dia tak akan meninggalkan apa yang wajib dan sebagainya. Itu dalil yang kedua ya. Mengapa kita menekankan tentang kehidupan di akhirat? Kena beriman dengan kehidupan di akhirat. Dalil yang ketiga, kerana tabiat manusia banyak lupa dan lalai yang disebabkan oleh sukanya kepada kemewahan hidup. Kadang-kadang kemewahan hidup dunia ni melalaikan kita kepada akhirat. Sebab itu ditekan selalu dalam Quran, diperingatkan manusia tentang hari akhirat. Kerana manusia dia, nama pun insan. Apa arti insan? Tuan-tuan, apa arti insan? Nasia. Nasia itu artinya lupa. Jadi manusia yang melupa tu dia dipanggil insan. Ya. Insan tu jenis makhluk yang pelupa, itu dipanggil insan. Ada surah-surah Al-Insan. Manusia kita ni lupa. Jadi diingatkan tentang bahawa lepas kehidupan ini ada lagi satu kehidupan di akhirat. Itu dah lupa. Itu sebab banyak ayat Quran tu menceritakan tentang hari akhirat. Kerana kita ni manusia memang mudah lupa. Melayu mudah lupa. Bukan Melayu aja, semua manusia mudah lupa tentang akhirat. Maka Allah peringatkan. Itu sebab tiap-tiap surah, tiap-tiap juzuk ada cerita akhirat. Kenapa? Kenapa lupa? Kerana sukanya kepada kemewahan hidup dunia. Sedangkan dunia ni menipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Dan tidak ada kehidupan di dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya. Tapi itulah dari manusia tertipu dengan kehidupan dunia ni. Kadang-kadang mencari rezeki sampai tak semayang, mencari rezeki sampai rasuah, mencari rezeki sampai menipu orang, sampai menzalimi orang lain. Lupa dia bahawa ada yang memerhatikannya, iaitu Allah Ta'ala. Di akhirat nanti akan dibalas balik. Jahat dibalas dengan jahat, baik dibalas akan baik. Kalau dia beriman dengan itu, tak berani nak melakukan kejahatan. Tapi kerana dia lupa, seronok benar dengan kemegahan hidup di dunia ni, lalu dilanggar juga perintah Allah. Maka Al-Quran banyak mengingatkan tentang hari akhirat. Kerana keyakinan manusia kepada hari akhirat dan kepada balasan nikmat dan siksa boleh mengurangkan kecintaan mereka kepada kemewahan hidup. Kita hendakkan dunia, hendakkan akhirat. Hendakkan nikmat dunia, hendakkan nikmat akhirat. Bandingkanlah nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Serupa ke? Makan dunia dengan makan akhirat serupa ke? Tak serupa. Kalau orang masuk syurga, makan di syurga, serupa ke macam makan di dunia ni? Selera orang di syurga tu aja, tuan-tuan dan perempuan, 70 kali ganda daripada selera orang di dunia ni. Di dunia ni kuat mana makan pun, tapi di syurga 70 kali ganda, tahu? Deroyan di syurga serupa ke dengan deroyan di dunia ni? Serupa ke Tok Imam? Deroyan di dunia dengan deroyan di syurga serupa ke? Deroyan di dunia ni apa? Ada yang mangkok, lagi ada yang berulat, ada yang bonyok. Tapi deroyan syurga mana rupanya?
tekai aja isinya. Ya. Tak adalah saya pernah nengok ya. Tapi ceritanya kau itulah. Tak ada mangkuk-mangkuk, tak ada berulat-berulat, tak ada bonyok-bonyok, tekai aja isinya. Ya. Nama siapa? Deroyan belaka. Di dunia pun deroyan, di syurga pun deroyan. Ya. Dia mengkomplain pada malaikat ahli syurga tu. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadza allazi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Bila dapat 5 buah-buahan di syurga tu, mereka berkata ini serupa yang kami dapat di dunia dulu. Ini rambutan ni macam rambutan dunia dulu. Ini dorayan ni macam dorayan dunia dulu. Ini dukung ni macam dukung dunia dulu. Sebenarnya serupa ke tak serupa? Tak serupa. Hanya nama aja serupa. Hakikatnya tak sama ya. Tapi yang lebih baik, yang lebih best apa? Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan bagi mereka pasangan-pasangan yang sentiasa suci. Tahu, bidadari-bidadari syurga tu suci aja. Tak pernah kotor. Tak pernah datang haid, tak pernah datang bulan. Suci aja sepanjang masa ya. Berbeza dengan bidadari dunia ni. Bidadari dunia ni lawa. Kira kamar kami dah menyolang mata tengok saya, nampak? Nyonga saya pun ada ni. Lawa dia tu cantik, bukan tak cantik. Tapi cantik macam mana pun, bangkit dari tidur, di matanya ada apa? Tuan-tuan, apa ada? Tahi mata. Korek hidung ada apa? Tahi hidung. Korek telinga ada apa? Allah tak tahu dia apa ada. Tai telinga lagi. Nyerongin nampak apa? Tai gigi. Dalam perut ada apa? Ada tongnya bawa ke sana kemari, ke sana kemari. Itu bidadari dunia ni. Tapi bidadari syurga tak ada najis-najis, tak ada kotor-kotor, tak ada luat-luat. Segala-galanya suci bersih. Suci aja. Mutahharatun wa hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal abadi selama-lamanya. Baik, kerana manusia selalu lupa, maka Allah ingatkan dalam Quran. Banyak cerita tentang syurga. Tentang neraka pun banyak juga. Tentang syurga pun banyak, tentang neraka pun banyak. Kerana kita ni terlalu taksub, terlalu mewah dalam kehidupan dunia sampai lupa kat akhirat. Sedangkan dunia ni hanyalah tempat kita bercucuk tanam untuk akhirat. Itu yang sebenarnya ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Nabi ya. Dunia ni tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Bukan kita nak kekal dalam dunia ni. Ya. Macam mana banyak duit sekalipun, kaya raya sekalipun, udah tua tak dapat menikmati kekayaan itu. Orang dah macam saya ni, tak dapat menikmati kekayaan walaupun kaya. Kata kalau saya ni kaya, padahal bukan kaya pun. Kata kalau kaya, tapi tak dapat menikmati sepenuhnya kekayaan yang ada. Makan dah tak boleh manis. Kenapa tak boleh manis? Ada kencing manis. Masin pun tak boleh. Kenapa? Ada darah tinggi. Ya. Makan laut, kerang, ketam, udah tak boleh makan banyak. Kenapa? Ada gaut. Apa yang boleh makan? Apa yang boleh makan dah umur 73 macam saya ni? Apa boleh makan? Kulit roti aja, colik dan kopi O. Kopi O kosong, tak ada gula punya. Apa rasanya? Duit berkesa-kesa dalam poket. Ya ke tak? Tengok dalam poket tu, beribu-ribu lah duit dalam poketnya. Tapi tak boleh makan. Makan kulit roti dengan colik dengan apa? Dengan kopi pahit. Tertipu ke tak? Tertipu lah tu. Nak kahwin pun tak boleh. Padahal kalau Minang orang, tak orang katanya duit berjuta-juta dalam poket. Tak ada orang. Tak. Tapi buat apa kahwin apa? Jalan pun dah terketok-ketok, tek. Kahwin apa gelar ni? Itu tertipu ke tak? Tertipulah tu dengan dunia. Itu yang Allah kata, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak kehidupan di dunia ni melainkan mata benda yang menipu daya. Itu sebab Allah selalu ingatkan dalam Quran tentang akhirat, tentang kubur, tentang mahsyar, tentang neraka dan sebagainya. Begitu juga tentang syurga.
Jadi banyak Al-Quran banyak mengingatkan tentang hari akhirat kerana keyakinan manusia kepada hari akhirat dan kepada balasan nikmat dan seksa boleh mengurangkan kecintaan mereka kepada kemewahan. Sedangkan Nabi itu Gunung Uhud tu menawarkan dirinya nak jadi mah untuk kegunaan Nabi. Gunung Uhud tu menawarkan dirinya, malaikat tawarkan dia supaya menjadikan Gunung Uhud tu mah belaka. Kamu boleh ambil mah tu. Tapi Nabi tolak. Kenapa? Kerana mah di dunia ni tak ada apa faedahnya bagi Nabi. Dia tahu kehidupan di akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Allah pun sebut dalam Quran, Qul mata'ud dunya qalil. Katakan bahawa kehidupan di dunia ini hanya sedikit. Mata benda di dunia ini sedikit aja. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu lebih baik bagi mereka-mereka yang bertakwa. Orang yang bertakwa di akhirat Allah sediakan kebaikan yang lebih hebat lagi. Bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Dijanjikan orang bertakwa tu, innal muttaqina fi maqamin amin, kata Allah. Orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada di makam yang selamat. Selamat aja di orang-orang yang bertakwa tu. Tak ada risau, tak ada takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kedukacita. Tak ada duka cita, tak ada takut-takut lagi. Ya. Begitu orang bertakwa tu. Makam yang selamat. Fi jannatin wa uyun. Di dalam syurga-syurga yang terdapat air yang berpancutan, kata Allah. Fi jannatin wa uyun. Dan dalam syurga yang dapat mata-mata air yang berpancutan. Artinya pemandangan yang indah di syurga tu. Ini yang kita nak sebenarnya. Di akhirat ni, di dunia ni apa ada? Apa ada? Nikmatnya. Habis-habis mata tengok kejap. Lepas tu balik dah lupa balik. Makan begitu ke? Benda kita makan dalam dunia sedap macam mana pun. Sedapnya di mana? Di mana sedapnya? Di kerongkong aja. Bila kita telan, sedap lagi. Sedap lagi tak? Ke bawah lagi? Sedap dah. Ke bawah lagi? Sedap kan? Bawah lagi? Sedap kan? Bawah lagi? Sedap kan? Pagi esok? Pagi esok? Udah pergi tempat yang paling tak sedap sekali. Itu di dunia. Tapi di syurga kalau dia makan, tahu, bukan saja kerongkong rasa sedap, semua anggotanya rasa sedap. Gigi rasa sedap, tekak rasa sedap, rambut rasa sedap, kuku pun rasa sedap, kaki pun rasa sedap. Semua anggota itu rasa sedap. Lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, tahu. Yang bestnya pula makan banyak mana pun tak ada buang air kecil, tak ada buang air besar, tahu. Banyak mana makannya, tak ada berak, tak ada kencing. Sebut je berak kencing, apa salah ni? Jadi apa? Makan banyak mana, macam mana nak keluar? Berkumpul lah tahi dalam badan kita tu. Kumpul lah air kencing dalam badan kita tu. Dia macam mana nak keluar balik? Dia jadi peluh. Banyak makan, dia jadi peluh. Yang bau peluh itu lebih wangi daripada bau kasturi, tahu. Dalam dunia ni, kalau tu imam baru lepas jogging, siapa nak mengambil peluhnya kat tangan? Ada orang nak ambil peluhnya? Tu dalam dunia ni. Begitu juga kadang-kadang keluar angin. Bila keluar angin berebut-rebut orang nak menciumnya. Kenapa? Baunya lebih wangi daripada bau kasturi. Tengah berkumpul ramai-ramai, tiba-tiba seorang pon, keluar angin tu. Berebut-rebut orang nak mencium baunya. Pasal wangi pun benar. Tapi di dunia cetera tu Haji Nazri depan ni, dia pon, apa orang belakang macam mana? Pensan ada pun ya. Ini dia kehebatan dia apa? Ada dalam Quran ni tau. Ini dia apa namanya? Nikmat-nikmat di syurga. Kalau kita yakin betul benda-benda ini akan berlaku, dia menjadi pencetus, menjadi pendorong bagi kita untuk melakukan segenap kebaikan. Dalam hadis pun banyak cerita kan? Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 11 kali, maka Allah akan dirikan satu mahligai di syurga. Ndak ke tak nak? Bacalah banyak-banyak Qul huwallahu ahad.
11 kali dapat 1. 11 kali 1. 11 kali 1. Ya. Kalau satu hari kita boleh baca 110 berapa? Sudah 10 malaikat di syurga. Hari-hari, sehari 10, sehari 10, sehari 10. Kalau umur 73 tahun berapa malaikat dah? Kalau dia beriman, lain kalau dia tak beriman tak adalah. Ya. Baik, kita baca lagi. Dengan demikian ia menyedari bahawa kelazatan hidup di dunia dalam semua bentuknya tidak perlu berlumba-lumba mencarinya. Hal dunia tak payahlah mencarinya. Setakat cukup makan udahlah. Jangan berlumba-lumba mencarinya sampai tak semayang. Sampai tak berjuang. Sampai lupakan Allah. Ya. Sampai tak mau apa? Tak mau berzakat, tak mau puasa Ramadan dan sebagainya. Esok depan Allah apa nak jawab? Tak boleh nak jawab apa-apa. Kerana sebab itu Allah jadikan Rasul-Rasul itu daripada berbagai-bagai golongan. Ada yang kaya-kaya berbenar, ada yang kuat-kuat berbenar, ada yang cantik-cantik berbenar. Ya? Mereka pun tak pernah lupa daripada mengingati Allah. Ada yang miskin berbenar. Jadi kita esok apa alasan tak nak beribadat kepada Allah Ta'ala? Katakanlah kita ni, aku tak sempat nak beribadat kepada kamu ya Allah kerana aku berpenyakit, nyok-nyek aja, sakit saja. Apa jawab Allah? Kamu tak pernah dengar ke hamba aku yang bernama Ayub? Siapa lebih kuat penderitaan sakitnya, kamu ke Ayub? Ayub tu penyakitnya macam mana? Penyakit kulitnya tu habis, badan-badannya tu dengan luka-luka habis semua, sehingga apa, dia sujud tu pun ulat jatuh dari kepalanya. Punya hebat penyakit tu, pun tak pernah lupa daripada mengingati aku, kata Allah Ta'ala. Ada orang lain pula, aku tak boleh menyembah kamu ya Allah kerana aku dalam dunia ni kuat berbenar, katanya. Aku jadi Johan angkat besi, aku kuat berbenar. Apa jawab Allah? Kamu tak pernah dengar ke hamba aku yang bernama Musa? Musa tu dia tumbuknya tentera Firaun, sekali tumbuk mati. Ada guru silat yang boleh sekali tumbuk mati. Tengok angkat tangan. Ada sini. Musa tu sekali tumbuk mati tau. Tentera Firaun tu. Punyalah hebat. Pun tak pernah lupa daripada mengingati aku. Ada pula seorang lagi tu. Dia, aku tak boleh menyembah kamu ya Allah kerana aku ni handsome berbenar. Kemana pergi dikerumuni oleh gadis-gadis, mereka tak boleh tengok aku. Handsome berbenar. Apa jawab Tuhan? Kamu tak pernah dengar ke hamba aku yang bernama Yusuf? Siapa lebih handsome, kamu ke Yusuf? Yusuf tu siapa tengok semua tergoda, sehingga mak angkat dia sendiri pun tergoda dengan dia. Tapi pun tak pernah lupa daripada mengingati Allah. Lagi apa nak alasan, apa nak jawab? Ada seorang kata, aku ni kaya benar ya Allah, aku tak sempat nak semayang, tak sempat kerana aku mesyuarat sana, mesyuarat sini, mesyuarat sana, mesyuarat sini, tak sempat nak beribadat kepada kamu. Nabi Abu Allah tanya balik, tak pernahkah kamu dengar hamba aku yang bernama Sulaiman? Siapa lebih kaya, kamu ke Sulaiman? Pun dia tak pernah lupa daripada mengingati aku. Tak ada alasan. Berbagai-bagai gulungan Allah lantik Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Apa saja keadaan mereka, mereka tak pernah lupa daripada mengingati Allah. Dan mereka akan menjawab di hadapan Allah nanti. Kita apa nak jawab esok? Semua orang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Allah ingatkan dalam Quran ni tentang kehidupan di akhirat. Janganlah berlumba-lumba mencari dunia ni. Malah yang perlu berlumba-lumba mencarinya ialah balasan nikmat yang disediakan di hari akhirat. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Berlumba-lumbalah kamu, carilah benar-benar, tuntutlah benar-benar keampunan Allah dalam kehidupan di akhirat. Cuma jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia ini. Cari akhirat tu bersungguh-sungguh.
Tapi jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Carilah, tak salah. Kekayaan dunia bukan salah. Carilah. Fa iza qudiyatis shalah. Lagi. Fantashiru fil ard. Lagi. Wabtaghu min fadlillah. Kata Allah. Apabila kamu lepas sembahyang, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah ini. Tuntutlah rezeki daripada Allah. Tapi ingat, wazkurullaha katsira. Banyaklah kamu mengingati Allah. Jangan mencari rezeki itu sampai lupakan Allah. Jangan mencari rezeki itu sampai tak sembahyang. Jangan kerana nak menjaga pasal malam langsung tak sembahyang asar, langsung tak sembahyang maghrib. Rugilah tu. Ada tak orang apa itu? Ada tak orang apa itu? Ada. Tengok dari asar dah pakai seluar pendeknya, malam-malam lepasnya syak dah pakai seluar pendek lagi. Bila anunya? Kau dah pakai seluar pendek, sembahyang orang pakai seluar pendek. Itu bukan sini ni, jangan menyolang mati nama saya, tuan-tuan dah orang tempat lain. Orang betul masjid ni semua berjemaah belaka. Alhamdulillah. Jadi kalau kita percaya dengan hari akhirat, tak berani kita nak melakukan maksiat dalam dunia ni, kerana dia tahu consequences dia. Tahu arti consequences, tahu kesannya. Apa yang akan berlaku pada dia. Tengok kita baca satu lagi ayat sini. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah infiru fi sabilillahi saqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu berasa berat dan ingin tinggal di tempat kamu? Orang ngajak berjuang, dia tanda jenuh ngajaknya, dia pergilah komen dulu, aku tunggu dia. Jenuh ngajak berjuang di jalan Allah, tanda saja. Pergilah komen, kata. Aku ke mana pun tidak, kata. Aku atas pagar, kata. Orang duduk atas pagar ni bahaya ke dah? Tuan-tuan dan puan-puan, orang duduk atas pagar ni bahaya ke dah? Bahaya. Kalau jorin pagar tu tembuk punggung. Sikit ke punya bahaya. Ada pula orang katakan, teman sana pun pergi, sini pun pergi. Teman tak ada belah-belah pihak mana, teman ke sana pun ikut, ke sini pun ikut. Itu lagi bahaya. Itu orang macam itu tu dia memiliki sifat munafik. Munafik macam tu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kata Allah. Apabila mereka berada di kalangan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Orang semayang, dia semayang. Orang tahlil, dia tahlil. Orang berdoa, dia berdoa. Orang berjubah, dia berjubah. Orang berserban, dia berserban. Dia sama dengan kamu, katanya. Wa idza khala ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila mereka ini kembali kepada geng-geng dia, syaitan-syaitan dia, kumpulan-kumpulan dia, mereka berkata kami bersama kamu. Inna ma'akum. Kami serupa dengan kamu, kami sama dengan kamu, katanya. Tadi bersama dengan orang beriman, ini sama dengan orang-orang yang menentang syaitan-syaitan. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami tu, sesungguhnya hanya olok-olok aja tadi bersama dengan orang beriman. Tapi dia semayang tu bukan kerana iman. Dia semayang tu bukan kerana committed dengan semayang. Dia semayang kerana olok-olok aja. Dia ngaku tu, itu pengakuan orang munafik tu. Dia berdoa tu olok-olok aja. Dia berjanji tu olok-olok aja. Dan sebagainya. Bukan dia sungguh-sungguh beriman.
Itu orang munafik. Allah sangat marah kepada kumpulan orang munafik. Sebab itu orang munafik itu ditempatkan di mana? Di mana tempatnya? Di neraka yang paling bawah sekali. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di neraka yang terkebawah sekali. Paling bawah. Jadi jangan semua masuk, sini masuk, sana masuk, ini masuk, ini masuk. Kita mesti ikut cara Islam saja. Kerana Allah hanya menerima yang Islam saja. Lain daripada Islam Tuhan tak terima. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, apa saja yang tak ikut Islam, ikut Kristian ke, ikut Hindu ke, ikut Buddhism ke, ikut secularism ke, ikut komunism ke, apa saja selain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya. Tuhan tak terima, reject. Dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golong orang-orang yang rugi, rugi dia. Jadi Allah hanya menerima yang Islam sahaja. Either you are with Islam or you are against Islam. Faham ke ni cakap orang putih ni? Sama ada kamu bersama dengan Islam atau kamu menentang Islam. In whatever field you involve yourself, dalam apa jua bidang kamu menceburi diri kamu tu, mesti nak ikut cara Islam. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu kesemuanya sekali. Everything you do must be in accordance with the teachings of Islam. Apa saja kamu buat mesti ikut cara Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikutkan bisikan-bisikan dari syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh kamu yang nyata. Jadi kita kena ikut Islam. Apa saja, pakaian ikut Islam, budaya ikut Islam, makan minum ikut cara Islam, keluarga ikut cara Islam, didik isteri ikut cara Islam, didik anak-anak ikut cara Islam, hiburan ikut cara Islam, sokan ikut cara Islam, ekonomi ikut cara Islam, perniagaan ikut cara Islam. Apa saja buat mesti ikut cara Islam. Kalau tidak Tuhan tak terima. Kenuri kenara ikut cara Islam, nikah kahwin ikut cara Islam. Kalau tak ikut, Tuhan tak terima. Kalau ada lah orang nikah kahwin tak ikut cara Islam, ada joget lambak ke, ikut Islam itu joget lambak tu. Ada kugiran ke, deng 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 deng. Selamat pengantin baru, selamat. Ini musim kahwin ni ya. Bahagia, selamat apa masuk neraka. 10,000 duitnya keluar menyewa kugiran, 10,000 lah dia membayar tiket masuk dalam neraka. Kerana kugiran mana ada dalam Islam. Kalau hendakkan hiburan, carilah nasyid-nasyid. Ustaz Mahfuz tu ada Darul Aitam tu, panggillah dia boleh bawa orang-orang dia untuk bernasyid. Lagi sedap, lagi terhibur. Kalau saya Ustaz Azmi pun ada, dia kumpulan dia Ar-Ridha ke apa namanya kumpulan dia. Lagi sedap daripada dalam hatiku hanya ada kamu. Ya Allah. Kadang bingit lingit dengarnya. Tidak ke tuan-tuan, bingit dengarnya. Tahu ke bingit? Tak dengar orang lain nak bersembang pun tak boleh. Dengar muzik tu je dong 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 dong. Ya Allah. Kalau nasyid tu slow, sedap aja bunyinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
pahala pun dapat, hiburan pun dapat. Kalau tak ikut cara Islam, dapat hiburan aja lah. Itu bukan semua orang terhibur pun. Kalau dah bingit, bila nak terhibur ya? Dosa dapatlah. Kalau ngajak orang buat maksiat, dosa yang dapat. Ataupun sekurang-kurangnya sia-sia. Dosa tak ada tapi sia-sia. Ya hujang geli kahir dapat apa? Apa tak dapat? Cuba kalau dia selawat. Sallallahu ala Muhammad. Tak ngapa, ya? Pahala pun dapat, hiburan pun dapat. Itu dia kelebihan Islam. Bila kita ikut cara Islam, maka kesannya di akhirat kita akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak nak ke entahlah. Itu dia, ya. Wahai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu berasa berat dan ingin tinggal di tempat kamu? Apakah kamu sudah puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Kamu dah puas benar kehidup di dunia ni? Bahagia benar keduduk di dunia ni sampai tak nak akan kehidupan di akhirat? Seolah-olah kamu tak ada mati-mati. Macam itu kan? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini hanya sedikit kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Di dunia ni sikit je. Qul mata'ud dunya qalil, kata Allah tadi, saya dah bacakan ayatnya. Ya, katakanlah bahawa mata benda di dunia ini hanya sedikit saja. Kemudian sikit lagi tuan-tuan, ya. Penegasan tentang hikmah adanya hari akhirat telah dan sedang menjadikan manusia merasai pelik, yang disebabkan oleh fikiran mereka yang singkat, memandang hari kebangkitan tidak mungkin berlaku. Ini lagi teruk. Mana boleh orang mati hidup balik? Mana boleh ada hari akhirat? Mana boleh tulang-tulangnya dah reput tu boleh dipulih semula, boleh kembali menjadi manusia? Itu lagi teruk ni tau. Itu singkat fikiran, singkat pemandangannya. Tidak mungkin berlaku katanya, kerana jasad manusia telah berpindah menjadi tulang yang rapuh setelah mati. Kerana inilah barangkali Al-Quran selalu mengingatkan hal hari akhirat. Kerana dia tahu. Ya, Allah tahulah bahawa manusia ni bukannya yakin semua tentang hari akhirat ni. Bukan semua agama meyakini bahawa lepas mati ni akan hidup balik. Kita hanya yakin, tapi agama-agama lain tak ada yakin sangat. Itu sebab Allah ingatkan. Di antaranya ni dalam surah Qaf, ya. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzir wa minhum faqala al kafiruna hadza syai'un ajib a idza mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id. Qaf, berarti Qaf tu siapa pun tak tahu, ya. Allah saja yang tahu. Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia, mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang kerana telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang memberi peringatan dari kalangan manusia juga. Begitu juga rasul-rasul dari manusia. Sebab itu yang dilantik menjadi rasul manusia dari kalangan mereka sendiri. Bukannya jin jadi rasul, bukannya malaikat jadi rasul. Lebih lagi kambing tak pernah jadi rasul, lembu tak ada jadi rasul, manusia, ya, dari kalangan mereka. Ya. Maka berkatalah orang-orang kafir. Bila ada orang-orang rasul-rasul tu mengatakan dia tu rasul, orang kafir pun jawab. Ya, berkata orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib. Tak pernah kami dengar apa itu, kata dia orang kafir. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Boleh ke hidup balik? Kami sudah mati, kata. Sedangkan Allah menjadikan manusia daripada tak ada kepada ada pun boleh. Daripada apa tak ada. Ya. Sudah jadi ada sekarang ni. Kita ni tak ada asalnya. Kemudian Allah jadikan menjadi ada. Kalau itu pun Allah boleh, apa lagi masalah nak menghidupkan orang yang telah mati? Benda tu dah ada. Cuma baik pulih saja. Daripada tak ada menjadi ada pun Allah boleh buat. Ini kan pula benda yang sudah ada tapi reput. Boleh tak Allah baik pulih semula? Boleh, ya. Senang je bagi Allah. Ya.
Jadi orang kafir tu akan kata ini ajaib benar. Apakah kami telah mati dan setelah menjadi tanah kami akan kembali lagi? Itu adalah pengembalian yang tidak mungkin. Itu yang dia tak percaya tu. Mana boleh orang mati hidup balik katanya. Sedangkan ada agama-agama yang percaya bahawa setelah dia mati dia akan dibangkitkan semula sebagai makhluk yang lain daripada makhluk ini. Kalau dia dalam dunia ni dia manusia, dia mati, esok 300-400 tahun lagi lepas itu dia akan hidup semula. Tapi bukan sebagai manusia. Mungkin sebagai ular ke, sebagai rimau ke, sebagai apa ke. Itu ada agama yang percaya begitu. Di antaranya agama Hindu. Dia percaya dengan nama reincarnation. Dia hidup semula. Ya, reincarnation namanya, cakap orang putih. Iaitu dia hidup semula sebagai makhluk yang lain. Kalau yang itu, yang pelik apa itu pun mereka percaya. Takkanlah kita percaya benda itu sama. Kita ni ada benih dalam badan kita ni. Ada benih kita ni. Namanya Ajbuz Zambi. Besar biji sawi. Dia ada di tulang tongkin kita tu. Yang itu tak ada hancur. Tak ada reput. Ajbuz Zambi itu tak ada reput. Yang reput, yang lain-lain tu. Tengkorak reput, mata reput, badan reput, telinga reput, semua reput. Lidah reput. Tapi Ajbuz Zambi itu tetap utuh, tetap kekal. Allah jadikan body baru bagi kita daripada Ajbuz Zambi itulah. Allah kekalkan. Ada 10 perkara yang Allah kekalkan. Tuan-tuan dah ngaji tauhid dah semua tahu ya. 10 perkara yang Allah kekalkan. Bukan dia sifatnya kekal, tapi Allah kekalkan. Di antara ni tu Ajbuz Zambi, benih manusia. Dari situlah Allah jadikan benih yang body yang baru. Daripada Ajbuz Zambi tu. Itu pun Allah boleh buat. Ini kan pula benda yang ajaib yang dipercayai oleh orang Hindu tu. Lagi tak masuk akal. Dia mati sebagai manusia kemudian hidup balik sebagai ular. Masuk akal kan? Dia mati sebagai manusia nanti hidup balik sebagai rimau. Masuk akal kan? Tak masuk di akal. Tapi ini benda tu dah siap ada. Dia mati reput aja, benda tu ada. Tapi tak reput pun. Ajbuz Zambi tu tak ada reput-reput. Dia sentiasa kekal macam tu. Dari situlah Allah jadikan body baru. Lagi senang bagi Allah. Perasaan begini menjadikan mereka menghadapi kematian dalam keadaan perasaan yang lemah. Lemah aja dia. Kalau tak ada, dia tak ada percaya nak hidup balik. Itu yang lemah aja tu. Tak ada rasa yakin dengan kehidupan di akhirat. Sedangkan contoh benda-benda yang mati kemudiannya hidup semula dalam kehidupan dunia ini memang banyak. Tengok pokok tu, dia tumbang, dah mati. Ada tak tunah? Ada tak tunah pokok? Ada. Itu contohnya Allah boleh hidupkan balik pokok tu. Lebih lagi manusia. Sebenarnya mata mereka tidak buta, tetapi penglihatan hati yang menjadikan mereka buta. Dia bukan buta mata kepala, tapi buta mata hati. Tak mau meyakini bahawa selepas mati ini akan hidup semula. Kemudian akan datang kita akan baca dalil beriman kepada hari akhirat dan bantahan orang-orang yang mengingkarinya. Itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Ayatnya banyak dalilnya tu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat. Yang menjadi 7 langsung ya. Yang menjadi dalil bahawa kita ni bila dah mati akan dihidupkan balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan 7 saja, banyak lagi, tapi yang dicatat dalam kitab ini 7 dalil ya. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Insya-Allah kita akan baca lagi di masa-masa yang akan datang. Baik, ada bangkangan? Tak ada. Ada soalan? Tak ada juga. Ada cadangan? Tak ada juga. Itu nak balik lekas lah tu ya. Okeylah, kalau tak ada, sekianlah dulu. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan pada malam ini. Yakin betul-betul bahawa kita akan dihidupkan semula. Jadi baru kita boleh kawal gerak-geri kita di dunia ni. Kerana semuanya akan diambil kira oleh Allah di akhirat nanti. Baik, balas baik. Jahat, balas jahat. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Salah silap minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله